Dah kalau mu nak husnul khatimah, marilah rumah aku. Kerana inilah tempat yang paling comel sekali. Dalam masa yang sama mu nak minta mati dalam keadaan comel, aku makbulkan lagi doamu supaya mu mati mu menghadap aku dalam keadaan mu tidak banyak bawa dosa. Aku nak suruh mu bawa dosa sikit sehingga mungkin aku akan hapuskan dosamu. Dalam masa yang sama aku akan seru kepadamu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim, amma ba'du. Muslimin muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulakan halaqah ilmu kita kuliah maghrib malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati perhimpunan kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya malah sama-sama kita mengucap syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sekali lagi Allah Ta'ala jadikan kita sebagai duyufullah, sebagai duyufur Rahman, sebagai tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana masjid-masjid ini adalah milik mutlaknya Allah Ta'ala. Tok Ime, Tok Bila, Tok Siok, Jawatan Kuasa, selalu saya kata dalam kuliah-kuliah saya, mereka-mereka ini adalah orang yang tolong mengurus rumah Allah Ta'ala. Yang milik mutlaknya, tuan punya rumah ni ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak-banyak masjid yang hamba jalan, mungkin tempat lain yang hamba tak terpandang. So masjid saja hamba tengok, iaitu Masjid Ija Jalan Raya dekat rumah Tok Peti tu. Tempat dia nak letak banner tu, di atas tu adalah satu ayat yang mengetuk pintu hati, yang memotivasikan diri kita. Dia kata, selamat datang tetamu Allah. Nak suruh biar kita berasa bahawasanya kita mari masjid ni kita sebagai tetamu Allah, bukan calang-calang, bukan pesing dia, bukan bahasa dia. Berapa ramai lagi orang yang seumur dengan kita Allah Ta'ala tidak jemput. Kalau kita nak bubuh pesing dia, orang tua kena mari masjid. Kita yang orang tua ni, kalau kita nak bubuh pesing dia, kita orang Islam kena mari masjid. Ramai lagi di luar sana yang tak jumpa tangga masjid. Kalau kita nak bubuh pesing dia, orang pecing, kalau tak mari masjid nak pergi mana lagi? Berapa ramai lagi keliling Kelantan kita setiap tahun, berapa ratus ribu orang yang pencen, tapi masih tidak jumpa tangga masjid lagi. Itu menggambarkan bahawasanya kita ini adalah pilihan Allah. Kita ini adalah merupakan duyufullah, tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kerana masjid ini adalah milik mutlak Tuan ampunyanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Selalu hamba contohkan, bapa bila kita pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji ataupun umrah, apabila kita ditawarkan untuk mengerjakan haji ataupun kita nak pergi umrah, kita akan royak ke orang dan mutawif panggil kita, dia kata duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah. Dalam masa yang sama kita akan royak ke orang, gap dia kita kata syukur alhamdulillah Tuhan jemput hamba. Bapa kita guna kalimah Tuhan jemput kita? Bapa kita tak guna kalimah mujulah Arab Saudi jemput hamba? Bapa kita kata tabung haji jemput hamba? Bapa kita kata Allah Ta'ala jemput hamba? Allah Ta'ala jemput hamba sekelamin, serta dengan dua adik-beradik hamba atau siapa sahaja yang kita nak sebut. Hak amanah ayatnya bapa kita guna kalimah Allah Ta'ala jemput kita. Kita tanya dia lagi, Tuhan jemput gimana demo? Tuhan jemput kawan pergi Mekah. Dia mau nak pergi buat apa dia Mekah? Kawan nak pergi di Kaabah. Ibu segala rumah Allah Ta'ala ialah Kaabah. Bila kita balik kampung halaman kita, kita balik ke negeri kita, cawangan-cawangan rumah Allah iaitu masjid, masjid-masjid, kita tak berasa bahawasanya Allah Ta'ala jemput kita. Dan bukan suatu perkara yang senang kita nak letakkan dalam hati kita bahawasanya kita mari ke masjid ni adalah kita adalah duyufullah, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memahami hakikat kita mari ni adalah jemputan Allah, maka sudah tentu kita akan berasa satu kebanggaan. Kita akan merasa inilah peluang keemasan kita. Ini di antara penanda Allah Ta'ala masih sayang, masih kasih kepada kita. Dalam masa yang sama, nama kita masih ada disenaraikan di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala jemput kita mari. Bapa Allah Ta'ala jemput kita mari? Kerana kita selalu berdoa dengan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun kita tak kata kita tukar amin. Tok Imam je baca, ustaz je baca, tok guru je baca, orang alim yang tukar baca, kita di belakang kita kata amin. Perkenankanlah ya Allah, aku nak mati dalam keadaan husnul khatimah, mati comel. Allah Ta'ala makbul doa kita tuan-tuan. Kita kena sangka baik dengan Allah. Jangan kita berasa bahawasanya kerana kita tidak tok guru, kita ilmu agama tak ada, amalan tak seberapa, kita merasakan kita doa terus doa je Allah Ta'ala tak terima. Jangan. Allah Ta'ala makbul doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, muayatlah kepada hamba-hamba aku. Suruhlah dia minta gapo pun aku akan perkenankan. Aku rapat benar, rapat jid dengan dia, rakan qarib, saing baik. Tak aku tak beri. Cuma dia je tak perasan aku beri kepada dia. Oleh kerana dia minta untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, sebab itu aku jemput dia supaya mari ke rumah aku. Kerana tidak adalah tempat yang paling mulia, yang paling aku sukai dan paling aku rahmati atas muka bumi ini ialah masjid. Sebab itu aku suruh dia mari. Sebab itu aku jemput dia. Adanya kalau dia mati ada hubung kait dengan masjid, kematiannya dicemburui. Mati dah weh arwah tu. Masa mana pagi tadi dia nak pergi sembahyang subuh, nak pergi sembahyang subuh jemaah di masjid, khabar-khabar mari motosikal pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruh orang akan kecek nak pergi mana, nak pergi sembahyang subuh di masjid. Orang akan kait dengan kalimah masjid. Mati dah weh arwah tu, betul lah dia ambil wuduk di masjid, dia belorak pasal weh qomak dia licing pun rebah, siapa aja dia situ. Comel lah mati tengah ambil ismaya, lepas tu pula nak berongga nak pergi semaya.
mati pula di masjid. Mati dah wahai arwah tu ketika dia qiyam. Mati dah wahai arwah tu ketika dia rokok, ketika dia sujud. Hatta mati dah arwah tu yang dia tengah kuliah. Ataupun dia balik daripada semaya Jumaat. Sudah semaya Isyak apa semua lera. Dia balik, khabar-khabar orang WhatsApp, orang telefon. Tak ada dah wahai sayang kita tu. Astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi Asmaya Isyak duduk sebelah kawan. Allah comelnya Tuhan ambil dia. Mati balik daripada masjid. Sehingga kan tuan-tuan, kita mati duduk rumah pun ada hubung kait kita dengan masjid. Sahabat-sahabat ahli Jumaat kata kepada dia, tak ada dah Jumaat kita sore. Kalau ada dia kat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, situlah dia sokmo. Ilah adalah sore ahli Jumaat kita. Itulah jemaah yang regular. Tak tahu ke hujan, tak tahu ke panas, tak tahu ke susah, tahu mana. Ada sokmo dia. Allah comelnya dia mati. Dah kalau mu nak husnul khatimah, marilah rumah aku. Kerana inilah tempat yang paling comel sekali. Dalam masa yang sama mu nak minta mati dalam keadaan comel, aku makbulkan lagi doamu supaya mu mati mu menghadap aku dalam keadaan mu tidak banyak bawa dosa. Aku nak suruh mu bawa dosa sikit sehingga mungkin aku akan hapuskan dosamu. Dalam masa yang sama aku akan seru kepadamu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa satu perikat aku akan serumu, jiwa yang tenang. Apa? Kerana mu tak ada masalah. Kerana mu di dunia aku bagi sakinah wa sa'adah. Mu di dunia aku ampunkan seluruh dosamu. Mu mati dalam keadaan mutmainnah. Bapa? Kerana mu ulang-ulang mari rumah aku. Aku janji dah ke? Siapa-siapa dia yang jejak kaki mari rumah aku, selangkah dia mari rumah aku gugurkan 10 dosa. Dan aku gantikan dengan 10 kebajikan. Mu rajin kira ke tak? Daripada rumahmu sampai ke rumah aku berapa langkah? Berapa langkah kalau mu kira? Terah mu ambil kalkulator sekali mu terah pecik. Berapa banyak aku gugurkan dosa-dosa? Bukan setakat waktu mu mari sahaja. Mu kali 2 waktu mu balik pun aku gugurkan juga. Dan dalam masa yang sama mu sapa ke rumah aku, mu bagi salam kepada aku dengan tahiyatul masjid. Mu semaya 2 rakaat. Mu semaya sunat qabliyah. Mu semaya waktu fardu yang mengikut waktu-waktu tertentu. Dan mu semaya sunat ba'diyah yang ada ba'diyah. Mu tahu tak? Tidak adalah waktu yang paling banyak sekali aku gugurkan dosa-dosa hamba aku ketika dia bersujud. Itulah saat yang paling banyak sekali aku gugurkan dosa hamba aku. Kerana apa? Kerana di waktu itu muka yang dia sayang sekali. Situlah dia bedok. Situlah dia berhias. Situlah dia jaga segala-galanya. Tetapi apabila dia berhadapan dengan aku, dia meletakkan muka yang dia sayang sangat, dia letak atas latar tempat orang jejak kaki. Dalam masa yang sama dia menyebut subhana rabbiyal a'lami wa bihamdih. Dia mengaku bahawasanya dia adalah manusia yang paling hina sekali, dan dia menimu aku adalah yang maha tinggi segala-galanya. Tidak sayugianya hamba aku demikian rupa, aku tak say lagi mengampunkan dosa dia. Sudah tentu akan gugurkan dosa dia. Manusia mari jumpa kita, mengaku kesilapan dia, mengaku kesalahan dia, dengan mimik mukanya, siapa dia bersujud pada kita, memohon keampunan, dan kita lihat dengan wajahnya itu memang dia mengaku sungguh, dia minta maaf sungguh, dia minta tolong sungguh. Walaupun sekerah hati setara mana kita pun sudah tentu terdetik tengok muka dia, tengok air muka dia, kita sial. Maka di waktu itu kita akan kata, lain kali buat dia mau buat. Kerana jika dia mau buat sekali lagi, tak ada jalan lain dah. Tiada maaf bagimu. Hari ni pasal aku tengok mu, siapa mu bersembuh-sembuh dengan aku, tak apalah, gilah aku maaf kamu.
Ini kan pula Allah Subhanahu wa ta'ala ya Ghafar, yang mengampuni segala dosa hamba-hambanya walaupun sebanyak buih di laut. Tak mungkin aku tidak mengampuninya. Oleh kerana dia jalan mari aku gugurkan dosa, dia kelik aku gugurkan dosa, dia mari sujud dan rokok pada aku, mengaku bahawasanya dia silap dan salah dan menimu aku ni sebagai Tuhan yang maha segala-galanya. Sebab itu dosa dia kohorek-nge. Bila dosanya kohorek-nge, kohor tak ada, dia sudah mula merasai seronok mari di rumah aku. Dia berasa rengeh dah mari di rumah aku. Lambat laung aku panggil, hayya hayya hayya, sudah tentu dia jinuk akan mari. Tetapi kenapa orang lain jadi payah? Kerana masih lagi berselimut dengan dosa-dosa. Tetapi dia sudah mula mengorok langkah. Dalam masa yang sama dia mari, dia merasa mula seronok, dia mula rasa mesra. Dan dalam masa yang sama aku campakkan rasa kerinduan dengan rumah aku, maka dia akan rindu dengan rumah aku. Bila dia mari semaya Zuhur, terdetik di hatinya nak mari pula semaya Asar. Dia teringat-ingat nak mari Asar, sehingga kalau dia pergi mana-mana pun hati dia tertambak nak teringat semacam ke rumah aku. Pasal dia sudah mula jatuh cinta. Dia mari semaya yang Asar, balik teringat nak mari maghrib. Bila dia mari maghrib, dia berasa seronok duduk rumah aku. Kenapa? Kerana dia dengar cerita tentang diri aku, Allah Khaliq. Dia dengar cerita Al-Quran aku, dia dengar cerita tentang agama aku. Dia suka dengar cerita berkaitan dengan kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia suka tentang hadis-hadis Nabi aku. Sebab itu dia berasa seronok, dia tak nak kelik. Sehingga kan semaya Isyak, sudah semaya Isyak dia baru nak balik. Tetapi dia letak dalam hati dia, ya Allah, aku nak mari subuh pula. Suka weh duduk rumahmu, seronok weh duduk rumahmu. Dia sudah mula rasa kerinduan, kegilaan dengan masjid. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah perasaan ini ada dalam hati kita? Andainya perasaan ini ada dalam hati kita, Allahu Rabbi ya Karim, syukur yang teramat sangat. Hatimu sudah tertambat dengan masjid. Mu sudah menjadi burung ciuk masjid dah. Sehingga kan orang nak cari mu, cari di masjid. Orang tak cari di tempat-tempat selain daripada masjid. Alhamdulillah. Amba tengok amba, tuan-tuan tengok tuan-tuan. Adakah aku ini sudah mula jatuh cinta dengan masjid Allah? Di usia seperti hamba, usia seperti yang ada depan hamba, kalau belum lagi kita mula merasai jatuh cinta dengan rumah Allah, wallahu alam lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, percayalah, inilah rumah yang akan kita bawa sampai dalam kubur. Inilah rumah yang akan kita bawa sampai padang mahsyar. Tetapi rumah yang kita sayangi, rumah yang kita jaga molek, kita hias bagai nak rak, rumah itu akan kita tinggal menjadi pusaka. Tetapi yang kita bawa ialah rumah yang ni dipanggil masjid. Dalam Jauhal Marhub wa min Bahatil Qulub, dalam bab fi fadilatil masajid, disebut dalam itu, apabila kita berhimpun waktu akhirat kelak, duduk di kepala siratal mustaqim, pakak takut belakang nak jemerai, datanglah malaikat. Malaikat kata, popokmu ni bapa tak jemerainya, bapa duk topok situ tu. Maka kita pun jawab, kami takut nak jemerai. Bapa? Pasal bawah tu neraka. Langsunglah malaikat tanya, atas dunia dulu menjemerai sungai, jemerai laut, naik ke apa? Ada di kalangan kita jawab naik speedboat, ada di kalangan kita naik kapal, ada hok jawab naik sampai, ada hok jawab naik rakit, ada hok jawab naik pelapung, ada hok jawab berenang, dan bagai-bagai jawapan. Maka di waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat semua, maka malaikat datangkan masjid-masjid yang kita semaya sebagai kenderaan untuk kita melalui siratal mustaqim.
Tetapi oleh kerana kita tertipu dengan keduniaan, kita lebih sayang rumah kita, kita lebih cara rumah kita, dan kita banyak masa di rumah kita berbanding kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, bila kita duduk di rumah Allah, kita berasa panas pedih, kita berasa lama, kita berasa tidak seronok, kita berasa tidak selesa, kita berasa segala-galanya mesti ada benda yang tidak kena dalaman kita. Kalau di usia seperti kita ini, tuan-tuan, amba lontarkan hal ini supaya kita sama-sama berfikir, adakah aku ini meletakkan masjid berada dalam hatiku? Tak payah kita royak kat orang, tak payah kita nak sahur kat orang. Kerana apa? Kerana kita mari masjid untuk cari redha Allah.